Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Safwan dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, kami dari kumpulan 5 Set 3 IPGKB akan membentangkan tentang tugasan kritikel artikel bagi subjek pentaksiran dan perkembangan pendidikan di Malaysia. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan 5 yang terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, Amirah Fakiah binti Malik Alas Abdullah, yang kedua Nur Husna Muhammad dan yang ketiga Nur Syahidah Azhar. Jadi, bagi tugasan ini, kami telah bersepakat untuk memilih sebuah artikel yang bertajuk Isu dan Permasalahan Pentaksiran Alternatif dalam Sistem Penilaian di Malaysia oleh Muhammad Haizal Yusof, Elias Yusof dan Nur Asma Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin akan membentangkan berkaitan ringkasan artikel isu dan permasalahan pentaksiran alternatif dalam sistem penilaian di Malaysia. Secara umumnya artikel ni membincangkan berkaitan isu dan permasalahan pentaksiran alternatif dalam sistem penilaian beserta cadangan bagi menambah baik sistem ini dalam pendidikan di Malaysia. Okey, objektif utama kajian ini adalah untuk mengetahui kekangan untuk melaksanakan pentaksiran alternatif yang mana menjadi isu dalam kalangan guru-guru di Malaysia. Menurut penulis, ada beberapa kekangan untuk melaksanakan pentaksiran alternatif. Salah satunya adalah sikap guru itu sendiri untuk menerima perubahan daripada sistem penilaian tradisional kepada sistem pentaksiran alternatif. Yang kedua, bebanan guru. Yang ketiga, pengetahuan guru serta peruntukan masa PDP yang terhad. Okey, termasuk juga dengan kesediaan guru untuk melaksanakan pentaksiran alternatif ini. Di akhir kajian, penulis telah menyenaraikan beberapa cadangan yang boleh dilaksanakan bagi memastikan pentaksiran alternatif ini dapat dijalankan dengan sebaik mungkin di sekolah-sekolah kementerian. Idea-idea utama yang terkandung dalam artikel ini ialah perbincangan mengenai isu permasalahan pentaksiran alternatif. Penulis mendapati bahawa ketidaksediaan guru dalam pelaksanaan pentaksiran alternatif di sekolah menimbulkan pelbagai isu seperti isu kesahan, kebolehpercayaan, pentadbiran, pemantauan dan penyetaraan. Isu ini menarik minat saya apabila melihat kebanyakan guru tidak bersedia dengan tugasan pentaksiran alternatif seperti PBS yang hanya menambahkan tugas guru. Walaupun guru telah diberi latihan dan khusus, sebilangan guru masih lagi tidak yakin dalam melaksanakan pentaksiran alternatif. Hal ini kerana mereka masih terikat dengan kaedah lama seperti penggunaan kertas dan pensel. Sesama yang seterusnya, tiada sebarang idea baharu dalam artikel ini kerana penulis hanya menyatakan idea-idea daripada penulis lain. Okey, maklumat dalam artikel ini boleh digunakan secara praktikal kerana masih terdapat lagi beberapa cadangan yang belum dilaksanakan dengan baik, terutama dari segi latihan dan kursus untuk pendedahan kepada pentaksiran. Yang kedua, kursus yang dijalankan pula hanya melibatkan beberapa guru yang benar-benar terpilih sahaja. Sepatutnya semua kursus pentaksiran ni perlu dihadiri oleh semua guru supaya pendedahan tu dapat disampaikan dengan lebih baik. Okay, yang ketiga, maklumat yang dinyatakan dalam artikel ini sangat bernas dan boleh dilaksanakan kerana memberi dorongan dan semangat kepada guru untuk melaksanakannya. Seterusnya, saya, Amirah, akan menyambung pembentangan bagi soalan yang ketiga. Jadi, secara keseluruhannya, saya bersetuju dengan segala intipati utama dalam artikel ini. Hal ini kerana penulis berjaya mengutarakan satu tajuk perbincangan yang sangat menarik untuk dikaji dalam sistem pendidikan negara kita. Kerana pentaksiran berasaskan sekolah PBS merupakan pentaksiran alternatif yang digunakan di sekolah-sekolah pada masa kini. Malahan, kajian terhadap pentaksiran summatif dan formatif juga kurang dikaji, memandangkan ia pentaksiran baharu yang menggantikan sistem peperiksaan terdahulu. Justru, idea dan isi perbincangan yang diketengahkan juga boleh menjadi sumber rujukan pengkaji lain yang akan datang dengan membuat nilai tambah yang lebih baik ke atas kajian yang akan datang. Pada masa yang sama,
Ia juga boleh jadikan rujukan kepada guru dalam menjalankan PBS dengan lebih berkesan. Dalam artikel ini, penulis menjelaskan bahawa pentaksiran formatif dan sumatif adalah dua item yang utama dalam pentaksiran yang dijalankan oleh guru sepanjang proses PDP berlaku. Salah satu isu dan permasalahan yang tercetus dalam menjalankan pentaksiran ini ialah kesediaan para guru dalam memahami cara pentaksiran yang bakal dijalankan, terutamanya dalam pentaksiran formatif yang melibatkan komitmen yang tinggi dalam kalangan guru untuk mengenal pasti kecenderungan kecerdasan pelbagai di kalangan murid. Bukan itu sahaja, pelaksanaan PBS yang melibatkan peruntukan masa panjang dalam PDP telah menjadi halangan utama dalam melestarikan keharmonian pelaksanaan pentaksiran alternatif tersebut berikutan beberapa faktor. Antara faktor tersebut ialah pengagihan jadual guru yang tidak seimbang dan padat, lambakan aktiviti sampingan sekolah dan juga aktiviti pentaksiran. Justru, sistem pentaksiran di Malaysia akan lebih berjaya sekiranya semua pihak seperti Jabatan Pendidikan Negeri JPN, Pejabat Pendidikan Daerah PPD, pentadbir sekolah dan guru berkabung tenaga untuk melaksanakannya dengan lebih berkesan. Saranan ini dipersetujui oleh saya kerana profesionalisme guru yang lebih kontekstual akan berlaku dengan sokongan pentadbir dan jaringan interaksi bersama PPD dan JPN bagi meningkatkan tahap kesediaan dan keyakinan pendidik untuk meneruskan PBS dengan lebih berkesan bagi membentuk model insan holistik serba boleh dalam segenap aspek kehidupan. Secara keseluruhannya, saya melihat penulis bijak dalam mengolah isi artikel. Hari ini kerana penulis menghuraikan setiap isi dengan tersusun dan secara terperinci. Malah penulis merujuk kepada beberapa sumber rujukan yang sahih dan boleh dipercayai bagi meyakinkan para pembaca artikel tersebut. Sehubungan dengan itu, guru dapat memahami segala jenis pentaksiran sama ada pentaksiran tradisional maupun pentaksiran alternatif bagi mewujudkan pengalaman pembelajaran yang baik kepada pelajar secara tidak langsung. Proses pembinaan modal insan yang holistik dapat diteruskan sejajar dengan saranan kementerian. Sekian, terima kasih. Seterusnya, soalan yang kelima iaitu apakah cadangan anda bagi mengembangkan idea dalam artikel ini? Jelaskan. Jadi, bagi mengembangkan idea dalam artikel ini, saya berpendapat bahawa penulis hendaklah menyelitkan glosari di akhir penulisan beliau. Hal ini kerana glosari berperanan memberikan penjelasan kepada pembaca tentang sesuatu istilah baharu, tidak biasa atau khusus yang terkandung dalam penulisan tersebut. Sebagai contoh, dalam artikel yang dipilih ini, terdapat beberapa penggunaan terma atau frasa seperti skala kadar, kalam jama'i, sumbangsaran serta soalan jenis tertutup dan terbuka yang mungkin tidak dipahami dengan jelas oleh sebahagian pembaca yang bukan dari bidang pendidikan. Justru dengan adanya glosari, ia sedikit sebanyak berupaya membantu setiap golongan pembaca dari pelbagai bidang dalam memahami serta menghayati artikel dengan lebih baik melalui panduan di glosari. Dengan itu, mesej yang terkandung dalam dapat disampaikan dengan berkesan kepada pembaca sekaligus dapat mengelakkan perselisihan, faham dan percanggahan maklumat. Seterusnya, walaupun artikel ini telah menjelaskan hasil perbincangan dengan baik dan menepati untuk menjawab isu permasalahan, namun didapati bahawa penjelasan yang dibuat hanyalah berbentuk huraian sahaja. Bagi memudahkan dan mengukuhkan lagi pemahaman pembaca, adalah dicadangkan agar hasil dapatan data juga dinyatakan dalam bentuk jadual. Sebagai contoh, penambahan data empirikal mampu memberi gambaran yang lebih jelas kepada pembaca akan isi perbincangan. Hal yang demikian akan dapat menarik perhatian dan memudahkan lagi pemahaman pembaca berkenaan hasil dapatan yang diperoleh. Di samping itu, penulis bolehlah mempersembahkan data sokongan yang lebih terperinci untuk mengukuhkan lagi hujahan-hujahan beliau. Dapatan yang dipersembahkan terlalu umum dan agak menyukarkan pembaca untuk mentafsirkannya.
Sehubungan itu, pada pandangan saya, dengan adanya data sokongan sudah tentu, ia akan membantu dalam memantapkan lagi penulisan ini sekaligus mengembangkan idea dalam artikel tersebut. Cadangan seterusnya ialah penulis perlulah menggunakan sumber rujukan terkini, iaitu sekurang-kurangnya 5 tahun tarikh artikel. Penggunaan rujukan yang terkini adalah penting bagi memastikan sesuatu informasi itu adalah sentiasa relevan mengikut peredaran semasa. Malah, ia turut mengandungi kajian yang terkini dan selari dengan zaman semasa dan lebih luas skup cakupannya. Tambahan itu, penggunaan istilah serta ejaan sesuatu perkataan dalam penulisan terdahulu dengan yang sekarang mungkin berbeza, sekaligus menimbulkan kekeliruan kepada pembaca. Dengan itu, penulis perlulah menggunakan rujukan terkini dalam menghasilkan penulisannya bagi membolehkan informasi serta mesej tersirat dapat disampaikan dengan sebaiknya kepada masyarakat. Okey, untuk kesimpulan, pentaksiran alternatif ni dia ada kelebihan dia sendiri. Pentaksiran ni selaras dengan kaedah pembelajaran abad ke-21, PKK 21 berteraskan elemen kolaborasi, kreativiti, komunikasi, pemikiran kritis, pemikiran kritikal dan juga nilai. Pentaksiran alternatif ni dia akan dapat dilaksanakan dengan baik sekiranya orang-orang atasan memainkan peranan yang penting. Sekiranya guru tu dia dapat banyak pendedahan kepada cara untuk melaksanakan pentaksiran ni dan guru pun bersedia, sudah pasti pentaksiran alternatif ini dapat dilaksanakan dengan baik. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.